bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Panci semua penduduk, juga perumahan maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda, ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih. Menghitung Malaysia kita makmur, aspirasi negara, marilah kita jayakan. Panci tanggung jawab bersama, menghitung Malaysia kita menuju masa depan sejahtera. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda, ke puncak dunia masa depan kita. Panci menghitung Malaysia.
Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, didoakan agar tuan-tuan dan puan kita semua dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin merakamkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana pada tahun ini kita masih lagi berkesempatan untuk menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 dan Hari Malaysia dengan tema yang sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Ini adalah seiring dengan iltizam dan aspirasi berterusan kerajaan dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara, selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kita masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Kemerdekaan memberi satu takrifan yang sangat besar dan bererti. Kejayaan negara pada hari ini adalah hasil usaha tanpa jerih perjuangan kita pada satu ketika dahulu bagi melihat sebuah negara bangsa yang bebas merdeka. Berbicara mengenai kemerdekaan, sudah semestinya kita perlu mengangkat semangat juang tinggi pemimpin dan nenek moyang kita dalam menuntut kemerdekaan negara yang penuh ranjau dan berliku. Nikmat kehidupan yang dikecapi masyarakat pada masa ini seperti kemudahan pendidikan, kesihatan dan keselamatan juga terhasil dari perjuangan mereka dalam mengumpulkan segala maklumat dan data demi pengubalan dasar pembangunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedar bahawa kita masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19. Namun, saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar serta aspirasi daripada kepentingan untuk kita meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan tertinggi dan seluruh warga Dosem yang saban hari saban tahun menghayati amanah dan tanggungjawab kita dengan semangat kemerdekaan untuk meneruskan dan mengekalkan kejayaan yang telah dikecapi pada masa lalu. Dengan tanggungjawab yang dipegang ini, kejayaan yang lebih besar akan dapat dicapai pada masa akan datang dengan membekalkan maklumat dan data yang diperlukan oleh negara. Jabatan Perangkat Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1949, iaitu di bawah peruntukan Ordinans Statistik 1949 dan dikenali pada ketika itu sebagai Biro Statistik. Perangkaan yang dihasilkan pada masa itu terhad hanya kepada data perdagangan luar negeri dan pertanian. Fungsi dan peranan jabatan telah pun diperluaskan di mana data dan maklumat yang dikumpulkan merangkumi bidang ekonomi dan sosial dalam usaha mengumpul, mentafsir serta menyebarkan statistik utama bagi perancangan dan pemantauan sosial ekonomi negara kita. Bagi memenuhi permintaan penggunaan data, Dosem juga telah mengeluarkan data sehingga ke peringkat mikro untuk tujuan analisis yang lebih terperinci yang diterbitkan sama ada secara tahunan, secara suku tahunan serta secara bulanan dan terdapat juga dilaksanakan secara pengeluaran mengikut keperluan ataupun kita kenali sebagai secara ad hoc. Pada penghujung 2019, negara telah pun dikejutkan dengan wabak coronavirus ataupun kita lebih kenali dengan wabak COVID-19. Secara tidak langsung, pandemik ini telah meningkatkan lagi semangat dan iltizam warga Dosem untuk menjadi barisan hadapan untuk terus menyediakan statistik terkini bersama naratif yang komprehensif
mengenai kesan COVID-19 terutamanya kepada sistem sosial dan ekonomi negara. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengawal penularan pandemik COVID-19 yang mana tarikh pertama pelaksanaannya seperti kita ingat ialah pada 18 Mac 2020. Sejak bermulanya tempoh PKP tersebut, DOSM telah mengeluarkan pelbagai berita berkaitan statistik yang berbentuk buletin, newsletter dan liputan berita mengenai kesan COVID-19 kepada sosial ekonomi negara. DOSM turut melaksanakan survey khas bagi melihat sejauh mana sosial ekonomi negara terkesan daripada pandemik ini yang dijalankan ke atas syarikat dan individu terpilih. Usaha DOSM ini adalah untuk membantu pihak kerajaan dalam mengatur strategi pemulihan ekonomi negara daripada kesan COVID-19. Setiap maklumat baharu yang disebarkan oleh DOSM adalah bertujuan untuk memberi manfaat kepada semua pihak dalam memberi kefahaman bicara statistik dalam senario sosial ekonomi negara dalam apa jua keadaan. Penularan pandemik COVID-19 telah dijadikan semangat kekitaan oleh seluruh warga DOSM untuk terus cekal dalam usaha menghasilkan statistik demi negara tercinta walaupun dalam apa juga rintangan yang dihadapi. Saya percaya dengan mewarisi sistem statistik yang mantap dari pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai yang terdahulu, ianya akan kekal menjadikan DOSM sebagai penjana statistik negara yang menjadi nadi kehidupan pada masa kini dan masa akan datang. Alhamdulillah, pada hari ini 31 Ogos 2021 bersamaan 22 Muharram 1443 Hijri, Banci Malaysia telah memasuki hari yang ke-421. Dalam usaha kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19, pelaksanaan Banci Malaysia 2020 telah melalui beberapa fasa penjadualan dan penyesuaian semula tempoh operasi Banci. Banci bersemuka tidak dapat dijalankan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan telah dijadualkan sebanyak 4 kali, iaitu pada Julai 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan Jun 2021. Manakala Banci dalam talian melalui e-census dan sistem panggilan telefon atau Computer Assisted Telephone Interview (CATI) telah diteruskan. Selaras dengan perkembangan kadar vaksinasi yang terus meningkat dan beberapa negeri telah pun beralih kepada fasa 2 atau fasa 3 di bawah Pelan Pemulihan Negara, Banci bersemuka dan bersasar telah dijadualkan pada September 2021 dan Mopping Up Week akan berlangsung pada Oktober 2021. Banci bersemuka akan disesuaikan dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta tertakluk kepada kelulusan daripada KKM dan MKN. Strategi ini adalah bagi memastikan semua penduduk Malaysia diliputi dalam Banci Malaysia 2020 menjelang tarikh akhir operasi Banci pada 31 Oktober 2021. Pada 1 Ogos pada hari ini, seramai 24.9 juta penduduk telah pun dibanci, iaitu pada peradar 76.3% daripada penduduk yang kita anggarkan sebanyak 32.6 juta. Manakala isi rumah pula sebanyak 6.5 juta telah pun dibanci, iaitu sebanyak 79.6%. Manakala untuk tempat kediaman, pembancian telah berjaya dibuat ke atas 8.2 juta tempat kediaman, iaitu sebanyak 88.1% daripada tempat kediaman keseluruhan yang berada di negara kita ini. Peratusan penduduk yang dibanci mengikut negeri yang tertinggi setakat 31 Ogos ini adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, iaitu pada kadar 101.3%,
Johor 103.1%, Kelantan 93.7% dan Perlis 94.1%. Dan kalau kita lihat dari segi daerah, terdapat beberapa daerah yang telah pun mencapai peratusan pembancian yang amat tinggi. Antaranya Kulai 107.7%, Johor Bahru 107.5%, Samarahan 107.2% dan Muar 106.3%. Manakala beberapa daerah yang masih rendah kadar pembanciannya ialah Bera 44.8%, Sik 46.2% dan Raub 47.6%. Manakala mengikut daerah di Sabah dan Sarawak, dicatatkan antaranya yang tertinggi adalah di daerah yang rendah, antaranya di daerah Betong 9.0%, Subis 20.9% dan Tenom 23.8%. Berdasarkan data banci yang saya nyatakan tadi, penduduk Malaysia merangkumi 95.4% warga negara dan 4.6% bukan warga negara. Penduduk warga negara Malaysia pula setakat yang dibanci yang saya nyatakan tadi adalah daripada kumpulan etnik Bumi Putera 70.4%, etnik Cina 22.4%, etnik India 6.4% dan lain-lain sebanyak 0.8%. Manakala dari segi nisbah Argentina, setakat ini nisbah yang telah pun dicapai ialah sebanyak 104 orang lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Manakala penduduk lelaki mencatatkan jumlah pembancian sebanyak 51.0%, iaitu lebih tinggi berbanding penduduk perempuan sebanyak 49.0%. Dapatan daripada 24.9 juta penduduk menunjukkan 24.5% adalah di kalangan umur muda, iaitu yang berumur antara 0 hingga 14 tahun. 69.7% ialah penduduk berumur bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun. Dan 5.8% di kalangan penduduk berumur 65 tahun dan lebih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banci secara bersemuka dan bersasar seperti yang telah pun dinyatakan tadi akan terus dilaksanakan sehingga September 2021 dan pada bulan Oktober akan dilaksanakan mopping up. Justru kita menyeru semua rakyat Malaysia akan memberikan kerjasama yang amat erat kepada pembanci yang akan mengunjungi rumah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk makluman, semua pembanci yang diberi tanggungjawab menggalas amanah penting ini adalah di kalangan mereka yang telah pun menerima suntikan 2 dos vaksin dan mereka tertakluk kepada arahan-arahan SOP yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembancian rumah ke rumah yang akan dilaksanakan ini. Dalam menguruskan kehidupan bernegara, wujudnya pemerintah dan rakyat yang saling memerlukan dan melengkapi, manakala organisasi ada elemen ketiga yang berperanan sebagai jambatan antara pemerintah dan rakyat. Justru maklumat dan input dari rakyat yang tepat sangat diperlukan oleh kerajaan dalam penggubalan polisi bersesuaian bagi pembangunan negara. Dengan itu, saya sekali lagi merakamkan penghargaan kepada semua yang telah pun menjalankan tanggungjawab untuk melaksanakan banci serta penghargaan tertinggi kepada semua agensi yang terlibat dalam menjayakan banci Malaysia 2020. Tidak lupa juga kepada semua yang telah pun memberi kerjasama dengan membekalkan maklumat yang tepat demi pembangunan dan juga kelangsungan sistem bernegara kita. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, saya menyeru kepada semua kita semarakkan semangat sayang ke negara, semangat untuk kita memastikan negara kita terus bergerak sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara yang maju dan membangun dengan pesat, dan kita ingin memerankan peranan yang lebih besar, bukan untuk
generasi pada masa ini saja, tetapi untuk generasi masa akan datang. Justru kita telah pun ada sistem statistik yang amat baik yang telah pun kita bangunkan lebih daripada 60 tahun, lebih daripada 6 dekad yang lepas. Maka kita menyeru untuk terus rakyat negara kita, penduduk negara kita terus memberikan kerjasama yang erat kepada DOSEM dalam apa juga pengumpulan tanggungjawab yang diberikan kepada DOSEM untuk menghasilkan pelbagai sistem, berbagai maklumat, data yang diperlukan dalam perancangan pembangunan negara pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Pastinya kita akan memperolehi manfaat yang besar walaupun kita hanya menyumbang dari segi membekalkan maklumat, memberikan sedikit masa, tetapi kalau kita kumpulkan setiap masa, setiap sumbangan yang sedikit di kalangan kita ini, ia akan menghasilkan satu penghasilan yang amat besar. Dan kita siasa dengar kata-kata yang menyatakan sesiapa yang memegang data, sesiapa yang mempunyai statistik yang kukuh, sebenarnya ia memegang satu kuasa yang amat jitu, kuasa untuk mengurus tadbir negara, kuasa untuk merancang dengan baik, kuasa untuk memastikan kejayaan benar-benar dapat dicapai dengan cemerlang. Jadi ayo kepada semua yang masih belum berkesempatan untuk memberi maklumat dalam banci penduduk dan perumahan ini, dapat terus menunaikan tanggungjawab dan jangan tunggu. Kepada yang berpeluang untuk mengisi secara online, masih boleh berbuat demikian, masih terbuka. Dan kepada yang akan menerima pembanci-pembanci yang saya nyatakan tadi yang akan berjalan pada bulan September dan bulan Oktober ni, bagikan komitmen, bagi kerjasama yang terbaik. Sesungguhnya anda semua adalah harapan kita semua, harapan generasi pada masa ini dan harapan pada generasi masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Merdeka! 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 Pelbagai kejayaan dan pengiktirafan antarabangsa telah dikecapi Malaysia. Hasil daripada kemajuan dan pembangunan negara yang tersusun dan teratur. Di sebalik pengiktirafan tersebut, sedakah kita bahawa pengumpulan data merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk perancangan pembangunan dan kemajuan sesebuah negara? Di dalam melaksanakan pengumpulan data yang lebih efektif, satu projek nasional telah dilancarkan secara besar-besaran oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang dikenali sebagai Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia. Salam sejahtera, Tuan. Saya sudah dibanci. Anda bila lagi? Pernahkah ada di antara kita mendengar tentang Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia? Kenapakah banci ini begitu penting untuk negara? From
From your understanding, what is the national census? National census is like it's banci. Kiraan lah kot. Kiraan untuk rakyat Malaysia. Untuk kita tahu sosioekonomi dia, untuk kita tahu taraf dia. To know the population of our country and also the number of people in our household. Malaysia, sebuah negara yang unik dan terkenal dengan keharmonian kepelbagaian bangsa, budaya, etnik dan agama. Dari sebuah negara yang bergantung kepada sumber pertanian sepenuhnya, kini berubah menjadi sebuah negara perindustrian yang maju. Infrastruktur jalan raya di kawasan-kawasan kampung dan pedalaman yang pada dahulunya bergantung kepada jalan tanah merah ataupun jalan berbatu, kini telah dinaik taraf dengan jalan berturap bagi kemudahan pengangkutan darat dan keselesaan pengguna. Secara tidak langsung, kegiatan sosioekonomi penduduk setempat juga dapat dijana melalui pembinaan jaringan pengangkutan yang lebih baik. Tidak ketinggalan juga perkembangan infrastruktur pengangkutan awam yang sentiasa menjadi pilihan sesetengah pengguna bagi memudahkan pergerakan mereka dari satu tempat ke satu tempat. Jaringan sistem pengangkutan rel sering ditambah dan dinaik taraf sebagai alternatif bagi mengatasi masalah kesesakan kenderaan di jalan raya, terutamanya di pusat bandar dan sekitar Lembah Kelang. Sistem pendidikan negara juga turut berubah selaras dengan pembangunan teknologi. Kini, pengajaran dan pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran di dalam kelas. Ianya boleh dijalankan di mana sahaja secara maya dengan jaringan internet yang meluas termasuk di kawasan pedalaman. Penempatan-penempatan baru terus diterokai dan kawasan perumahan baru diwujudkan bagi menampung pertambahan bilangan penduduk yang meningkat saban tahun. Peningkatan taraf ekonomi di kalangan penduduk juga turut menyumbang kepada kepesatan sektor pembuatan dan pembinaan. Ini secara tidak langsung menyebabkan penawaran dan permintaan terhadap industri perumahan dan pembinaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Proses pembangunan ekonomi ini terus berkembang pesat dan tersusun dari semasa ke semasa tanpa meminggirkan setiap kumpulan sasaran. Ini adalah disebabkan data yang dikumpul dan dianalisis oleh Jabatan Perangkaan Malaysia akan digunakan oleh kerajaan dalam perancangan dasar dan pembangunan negara. Jabatan Perangkaan Malaysia yang bermotokan Statistik Nadi Kehidupan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan banci penduduk dan perumahan Malaysia. Antara objektif utama banci penduduk dan perumahan ialah mengumpul data serta profil penduduk dan perumahan yang meliputi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi sehingga ke peringkat geografi terkecil. Selain daripada itu, banci merupakan input perancangan pembangunan negara termasuk pengagihan per kapita seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Untuk memperolehi data tersebut, ianya bukan satu tugasan yang mudah. Ada di antara kalangan pembanci yang terpaksa berhadapan dengan pelbagai kesulitan seperti tiada kerjasama dari penghuni rumah, tekangan waktu bekerja, masalah komunikasi, logistik dan pelbagai lagi. Segala kesulitan ini ditempuhi semata-mata bagi mendapatkan data agar perancangan dasar yang terperinci dapat disusun dan direncanakan oleh pihak kerajaan. Banci penduduk dan perumahan ini merupakan banci yang terpenting. Ia digunakan sebagai asas untuk polisi negara, iaitu sebagai untuk dasar-dasar yang telah ditetapkan seperti dasar penduduk, dasar perumahan, dasar warga negara, dasar pendidikan maupun dasar urbanisasi. Selain daripada itu, pentingnya banci penduduk dan perumahan ini adalah sebagai input kepada indikator sosial dan ekonomi. Ia juga digunakan sebagai asas untuk penetapan SDG dan juga agihan per kapita bagi seluruh negeri.
Banci tertakluk di bawah Akta Banci 1960, disemak pada tahun 1969 dan Akta Perangkaan 1965, disemak pada tahun 1989, di mana di dalam akta-akta tersebut menyatakan tentang pengumpulan dan pentafsiran perangkaan bagi tujuan pembentukan atau pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Berkenaan di bawah Akta Banci 90 menjelaskan kebenaran perlu diberikan kepada pegawai banci yang membuat pembancian di lapangan dalam menjalankan proses aktiviti banci penduduk dan juga perumahan. Semua maklumat banci yang telah diisi oleh responden sama ada menggunakan kaedah e-census ataupun diisi secara bersemuka oleh pembanci dijamin di bawah Akta Banci, kerahsiaan dan juga rekod yang diisi. Jadi, bagaimanakah banci ini dijalankan dan siapakah kumpulan sasaran yang layak untuk dibanci? Saya sudah dibanci. Anda bila lagi? Tahukah anda semua, Malaysia sedang menjalani proses banci bermula 7 Julai 2020? Bagi mencapai sasaran data bancian ke tahap maksima, pihak Jabatan Perangkaan Malaysia telah menjalankan aktiviti promosi secara besar-besaran di seluruh negara untuk memberi kesedaran akan kepentingan banci. Pelbagai medium dan pendekatan telah digunakan termasuk program bersemuka dalam mewujudkan kesedaran kepada rakyat tentang program banci yang akan dijalankan. Untuk membanci di kawasan kediaman tuan-tuan, banci 10 tahun sekali ini adalah wajib dijawab oleh semua penduduk di Malaysia mengikut Akta Banci 1960 disemak. Siapakah kumpulan sasaran yang perlu dibanci? Antaranya, bayi yang lahir pada atau sebelum hari banci, orang yang meninggal dunia pada atau selepas hari banci, penduduk Malaysia yang berulang-alik melintasi sempadan Malaysia untuk bekerja atau belajar tetapi mempunyai tempat tinggal biasa di Malaysia. Setiap pembanci akan dibekalkan dengan vest atau jaket pembanci Jabatan Perangkaan Malaysia dan kad kuasa bagi mengelakkan situasi salah faham dan juga kegiatan jenayah dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembanci-pembanci ini akan diberi satu fail yang merangkumi satu peta dan juga senarai-senarai BP, senarai tempat kediaman untuk dia pergi membuat kerja luar. Bagi kawasan bandar, banci dijalankan di setiap kawasan perumahan, termasuk di kawasan perumahan teres, bangsapuri, kondominium, kawasan perumahan elit dan sebagainya. Selamat pagi. Kami daripada Jabatan Perangkaan sedang menjalankan banci penduduk dan sekarang ni kita menjalankan secara temu ramah bersemuka. Boleh saya tanyakan sedikit soalan pada puan? Boleh. Okey, yang pertama, di dalam rumah ni tinggal berapa orang? Saya dengan mak saya. Jadi berdua sajalah. Maksudnya mak puan sebagai ketua isi rumah lah. Okay, boleh saya dapatkan maklumat peribadi mak puan? Nama mak saya sudah berkata. Bancian di kawasan luar bandar pula meliputi kawasan-kawasan kampung, kawasan estet dan juga rumah-rumah bot bagi orang laut. Data mereka adalah amat penting bagi pihak kerajaan untuk merancang pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas serta pendidikan di kawasan tersebut. Selain daripada itu, data ini juga akan digunakan pihak kerajaan untuk membantu mereka dalam merancangkan kegiatan sosioekonomi masyarakat setempat dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan seperti bantuan pertanian, promosi ekopelancongan, perniagaan IKS dan sebagainya. Bagi memastikan data yang diperlukan oleh pihak Jabatan Perangkaan Malaysia diperolehi, terdapat 5 kaedah pembancian yang diperkenalkan. KAPI, Computer Assisted Personal Interview, adalah kaedah pengumpulan data di mana pembanci akan melawat tempat kediaman dan melakukan proses temu ramah bersama responden dengan merekodkan maklumat responden menggunakan tablet atau telefon pintar. PAPI, Paper and Pen Interview,
adalah mod pembancian menggunakan kaedah di mana pembanci akan melawat tempat kediaman untuk melakukan proses temu ramah secara bersemuka dengan responden dan mencatatkan maklumat yang diperolehi di dalam borang soal selidik. DOPU, Drop Off and Pick Up, adalah kaedah di mana pembanci akan meninggalkan borang soal selidik dan akan mengambil semula borang yang telah diisi oleh responden. Kaedah ini adalah fleksibel bagi kawasan bandar dan luar bandar. No, I don't think so. I don't have the time. I'm really tired. Okay? Oh, okey, Puan, tak apa. Kalau macam Puan busy sekarang ni, saya akan tinggalkan borang soalan berkaitan banci ni. Dalam ni ada panduan cara mengisi soal selidik. Nanti dalam masa 3 hari, kami akan collect balik. So I can fill this out in my own time? Yes. And then you all will come and pick up? CATI, Computer Assisted Telephone Interview, adalah kaedah di mana pembanci akan membuat temu ramah melalui telefon dan semua maklumat responden akan dimasukkan dalam sistem CATI. Halo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Nur Afika daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Kami sekarang sedang menjalankan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Boleh saya ambil sedikit masa tuan tak untuk meneruskan soal selidik ni? Oh, boleh. Butiran peribadi tuan akan dirahsiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan soal selidik ini sahaja. Demi menjaga keselamatan data dan mengurangkan interaksi fizikal, penggunaan kaedah e-census telah diperluaskan sejajar dengan norma baharu yang disarankan oleh pihak kerajaan dalam membendung wabak COVID-19. Pendekatan ini memudahkan masyarakat untuk mengisi maklumat yang diperlukan tanpa bersemuka dengan pembanci. Mula diperkenalkan pada tahun 2010, kaedah e-census adalah pengisian data secara dalam talian oleh responden melalui pautan portal banci www.mycensus.gov.my. Responden boleh mengisi soal selidik melalui portal yang telah disediakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Angah, ayah tengah isi borang banci dalam e-census ni. Dia ada soalan untuk anak-anak juga. Awak suka physical activity atau e-games? Kalau musim ni lah, musim PKP ni maknanya bagus. Buat online lah. Maknanya nak pergi rumah-rumah kena ada staff ramah kan. Saya rasa secara online lah, lagi mudah lah. Sebab macam kita orang ni kan bekerja. Kalau dia orang datang rumah, payah sikit lah. Saya sudah dibanci. Anda bila lagi? Hello? Hello? I'm Hani from Department of Statistics Malaysia. I'm coming to the banci. Can I come in? No, my boss is not home. So you have to come back another time. Oh, okay. I'll come back later. Thank you. Tidak mudah bagi seseorang yang telah ditugaskan sebagai seorang pembanci. Tak kira di mana jua, mereka terpaksa menghadapi pelbagai rintangan, cabaran dan dugaan sepanjang mengalas amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Saya sibuk sekarang lah, lain hari lah. Okey, tak apa Uncle. Kita pun tak nak ganggu Uncle busy. Jadi kami tinggalkan kad di dalam mailbox Uncle. Yang mana kad ni memudahkan Uncle untuk isi online untuk bancian ni. Macam di pekan-pekan ni, kita ada masalah dengan anjing. Itu satulah dia memang dia akan menyalak pada orang yang tak kenal kan. Dan itu adalah kebiasaan dia. Alamak, ada anjing. Ya. Okey, macam ni. Anjing ni tak kacau. Tak kacau. Jangan takut. Awak takut, dia lagi takut. Tapi kita boleh duduk kat saya ni. Don't disturb. Okay. Tak. Cuba suruh dia duduk. Suruh dia duduk. Tengok. Okey, Ali. Kita dah berjabatan perangkan. Kita nak cuba duduk.
pegawai banci Veronica datang jumpa Encik. Wah, boleh sampai pula. Bukan ni rosak ke? Saya pakai tangga. Oh, jemputlah masuk. Oh, tak payah sini pun boleh. Okey. Boleh kita mulakan? Boleh. Walaupun terdapat laluan darat yang telah tersedia, namun ianya bukan satu perjalanan yang mudah bagi pembanci kerana banyak perkara yang tidak dijangka mungkin berlaku sepanjang perjalanan dalam menuju ke destinasi yang dituju. Bot merupakan pengangkutan utama bagi pembanci yang bertugas di kawasan yang tidak mempunyai akses pengangkutan darat. Walaupun terpaksa mengharungi jeram yang berbatu dan arus yang laju, ianya sama sekali tidak mematahkan semangat pembanci demi menjalankan amanah dalam memastikan tiada kumpulan sasaran yang tercicir dari arus pembangunan negara. Kawasan asli tu dia punya orang-orang dia okey je, sebab kita kalau sebelum masuk kan kita dah maklum kat Tok Watin rasanya untuk masuk kawasan asli ni. Jadi respon dia orang biasa okey je, cuma inilah kalau macam perjalanan kita nak masuk ke situ lah, kadang-kadang tengok BP tu ada yang macam susah sikit nak masuk, ada yang okey lah. Tok, IC ada? IC ada memang. Kayaknya semua kat sini warga negara lah. Warga negara Tugas bancian memerlukan kesabaran dan kemahiran komunikasi yang penting. Tanpa komunikasi yang baik di antara pembanci dan mereka yang dibanci, banyak persoalan tidak akan terjawab, malah akan menyebabkan kesalahan pada maklumat. Buat banci je. Benci. Aku dah jemput naik, takkanlah aku benci kat hang pula. Duduklah. Tak, bukan macam tu. Saya datang buat banci. Banci. Ya. Nak banci pakcik ya? Banci. Kawasan-kawasan yang melibatkan isu keselamatan juga tidak terkecuali daripada dibanci. Untuk kawasan-kawasan tersebut, pembanci akan diiringi oleh beberapa petugas keselamatan bagi mengelakkan daripada timbulnya sesuatu perkara yang tidak diingini semasa tugasan banci dijalankan. Borang banci yang telah lengkap diisi akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke unit semakan untuk proses yang berikutnya. Dalam semakan permulaan ni kita akan semak maklumat-maklumat yang diberikan secara asas je lah. Ada betul ataupun tidak yang diberikan oleh pihak operasi kepada kami lah. Selepas selesai disemakan permulaan, dia terus pergi ke bahagian penyuntingan. Bahagian penyuntingan ni kita akan semak keseluruhan borang tu. Semak sama ada borang tu betul ataupun tidak lah. Mana maklumat yang tak lengkap kita akan betulkan. Yang mana yang salah kita akan padam lah. Adalah menjadi keutamaan Jabatan Perangkaan Malaysia dalam memastikan proses banci berjalan dengan lancar dan data yang dikumpul tidak dimanipulasikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Data yang dikumpul akan disemak terlebih dahulu. Data ini kemudiannya akan dianalisis, dicetak dan dibentangkan di dalam Parlimen untuk tindakan lanjut kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang tertentu. Banci penduduk dan perumahan merupakan antara aktiviti statistik penting yang dilaksanakan di seluruh dunia termasuk Malaysia. Keberhasilan banci ini dapat menyediakan maklumat kependudukan yang komprehensif dengan ciri-ciri demografi dan sosioekonomi sehingga peringkat terkecil. Data yang dikumpul menjadi nadi utama pembentukan dasar kerajaan dalam memastikan keseimbangan dalam pelbagai dimensi meliputi pembangunan bandar dan luar bandar, termasuklah merangka program serta inisiatif yang lebih bersasar untuk rakyat agar tiada yang keciciran. Jadi, pastikan anda dan keluarga anda dibanci demi kesejahteraan masa depan kita dan generasi akan datang. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya memainkan peranan penting di dalam menjayakan program banci penduduk dan perumahan Malaysia. Tanpa kerjasama dan kesedaran kita, ianya secara tidak langsung
akan menjejaskan perancangan dan dasar kerajaan bagi merencanakan pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Adakah kita sanggup melihat kemunduran anak bangsa kita pada masa hadapan kerana nasib generasi akan datang terletak di dalam pilihan kita sendiri?